Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampak tu, $10 ataupun bersamaan dengan 0.000002.0195 Bitcoin. Ini adalah saya punya nice hash. Saya ada 3 PC. Saya biarkan mereka bekerja selama tak sampai satu hari pun, beberapa jam je saya dapat $10. $10 tu kalau di convert duit Malaysia, 2 PC sekarang, satu saya dah matikan. Saya membuat ujian sahaja. Sekejap. Alamak. So dia akan membayar saya setiap 4 jam $2 tau. 4 jam $2 lah. Jadi saya punya kekuatan hash 2070 PC ni, kekuatan hashing saya 40. 1080 Ti berapa Sekejap, tengok balik. Algorithm Ti saya 21.94. 1080 dia 25. Macam mana pula TI boleh rendah daripada 5? Pelik betul lah, 25. So saya menggunakan 3 PC sebenarnya, dengan kekuatan GPU ialah, spek GPU ialah 2070S dengan kemampuan untuk menyelesaikan masalah sekitar 40 MHz dan 1080 Ti itu sebenarnya boleh pergi 30 lebih sebenarnya, 35, 32 macam tu MHz, dan 1080 tadi 25 kan. Jadi saya tahulah kenapa lah orang duduk mining kat rumah kan. Duduk rumah je generate duit. Macam saya on 3 PC, saya biarkan, saya daftar satu account dekat nicehash.com untuk configure PC saya, download driver yang betul, lepas tu download software untuk mining, dan biarkan dia mining. Terus dapat tengok dekat dalam software Nicehash tu, saya biar miner 3 PC tu buat kerja, dan tak sampai satu hari saya dah generate $10, bersamaan dengan RM45 lah kan, dengan tukaran mata wang sekarang. Itu dengan apa tu, PC biasa je. Maksudnya PC ni tak efisien lah, penggunaan power dia tinggi. Macam apa tu, sebab dia akan generate heat, akan generate elektrik. Jadi saya tak sure berapa kilowatt guna 3 PC ni. Jadi sebab tu lah ada miner, GPU miner dia panggil yang khas tuning untuk apa ni, untuk mining Ethereum ataupun mining Bitcoin lah, yang menggunakan kuasa GPU. Jadi dia orang akan tune, dia letak dalam 10 ke 12 GPU secara paralel dan bergerak serentak untuk menyelesaikan masalah dan generate duit. Hasilnya akan generate duit, dan dia akan bayaran lah dalam bentuk Bitcoin di nicehash.com. Jadi anda perlu ada account di nicehash.com, dan anda perlu ada, better kalau anda ada account di Luno lah, sebab account di Luno LUNO membolehkan anda withdraw duit ke dalam anda punya account bank. Macam saya, kes saya Maybank lah. Jadi katakan pendapatan saya tu RM10 tu, katakan saya betul-betul serius, saya letak lagi, saya invest lah, buat betul-betul GPU mining, bayar bil elektrik dengan betul, tak tipu Jadi saya keuntungan tu transfer balik ke dalam Maybank, dan duit tu digunakan untuk bayar bil elektrik lah. Jadi untung atau tidak untung tu, saya rasa tak untung lah, sebab Malaysia ni panas. Negara Malaysia ni panas, dan untuk GPU ni buat kerja secara efisien, dia perlukan apa tu, penyejukan yang hebat lah. Biasa ni miner-miner ni akan duduk dekat kawasan-kawasan sejuk buat mining. Lepas tu kos elektrik kita boleh tahan juga mahal kan. Jadi saya rasa tak berbalik langsung. Sebab tu lah banyak sindiket
Bitcoin kat Malaysia ni diburu oleh pihak Tenaga Nasional TNB, sebab tak nak bayar bil elektrik yang bernilai berjuta-juta ringgit tu, berjuta ringgit bil elektrik bila makin panas suhu kat Malaysia ni, jadi kos elektrik sebenarnya makin tinggi sebab kita memerlukan penggunaan tenaga yang lebih terutamanya peti sejuk dan sistem penghawa dingin. Mereka tu terpaksa bekerja lebih untuk menyejukkan bilik lah kan. Jadi benda yang sama berlaku lah kalau kita buat mining Bitcoin ni menggunakan GPU. Dia panas, jadi perlukan kuasa penjukan ekstra, jadi kos elektrik tinggi dan dia tak efisien. Tapi itulah dia bukti memang betul mining tu boleh buat duit lah. Saya menggunakan GPU seperti saya ulang tadi, GPU saja 2070S, 1080 Ti dan 1080 GTX. 3 GPU bekerja sekitar tak sampai 12 jam pun dah generate dengan saya $10 lah. $10 Jadi kalau convert, jadi kalau itu 3 GPU, kalau ada 30 GPU yang lebih kurang speknya, jadi dia akan generate saya $100 dalam tak sampai 6 jam, tak sampai 12 jam lah. 6 jam tak sampai 12 jam. Itu 30 GPU. 300 GPU mega $1,000 dalam masa 12 jam. Jadi sebab itulah miner ni menggunakan jumlah GPU yang tinggi dan dia orang pandai lah. Macam saya menggunakan NiceHash. Jadi kalau anda ada GPU gaming, cubalah tengok anda punya performance hash rate berapa, cubalah on satu hari, tengok berapa kilowatt penggunaan dan buat calculation sendiri. Tapi saya rasa still tak berbaloi sebab kos elektrik. Itulah cara dia, kehidupan bagaimana pelombong kripto ni membuat duit. Dia buat duit tapi dia tak nak bayar bil elektrik. Selalunya macam di luar negeri saya tengok dia buat duit kalau kos elektrik tu statik. Dia tak ada mengikut, ada macam apartmen kan, duduk dekat mama kondo, kos elektrik dia statik. Jadi dia orang memilih untuk membuat mining Bitcoin tu kat kawasan-kawasan yang macam tu lah, yang kena bayar satu angka yang tetap saja. Bila terguna banyak mana pun angka tu je. Boleh pula wujud kediaman yang ada angka statik ni. Jadi jika elektrik bukan kos, satu lagi masalah ialah haba yang dihasilkan sangat tinggi. Saya duduk dalam satu bilik dan satu PC pun dah boleh, bilik saya dah jadi sauna dah dengan haba yang dihasilkan. Saya rasa saya tak rasa berbaloi lah mining kat rumah ni. Bila elektrik tinggi, bising lah tu. Bunyi kipas tu saya rasa boleh mencecah melebihi 60 desibel lah. Over the time dia mengganggu tidur anda. Biasanya mining tu buat kat kedai lah, buat dekat satu premis khas kat kedai. Sebab mining kat rumah ni haram sebenarnya, sebab menjadikan kawasan kediaman sebagai ruang perniagaan. Macam tu lah, boleh kena komplain lah kan. Buat duit, memang buat duit. Dan ternyata memang buat duit lah. Dan apa tu, dah saya nampak boleh generate $10 untuk dalam masa tak sampai satu hari 12 jam pun sebenarnya. Kalau satu hari betul-betul fokus mungkin boleh generate $15-18. Tapi tak sanggup lah duduk panas macam tu, terbising lagi. Cuaca memang panas, sangat panas. Yang lagi saya nak singgah kejap melihat kereta kepunyaan rakan saya. Dua-dua rakan saya boleh pula hantar RX pada waktu yang serentak. Enjin rosak, salah seorang tu enjin dia masuk air. Kegagalan sistem maksudnya kegagalan getah dalam enjin tu lah. Seal tu dah, water jacket lah, water jacket dah gagal berfungsi. Dia musim panas lah tu. Dan satu lagi tu masalah leaking yang sangat teruk. Jadi saya pun nak melihat resep mereka, dia orang ni. Jadi berpatah balik, patut ke saya enjoy mining Jadi kalau anda
rasa bil elektrik mahal, mesti ada terfikir baik aku letak dekat pejabat dekat office. Tapi kan haram tu menggunakan harta pejabat untuk apa cakap, untuk kita gain untung. Contohnya anda seorang pegawai apa tu yang menjaga komputer di government ke, di pejabat ke kan, dan anda dapat rasa ni dah time peluang aku nak mining untuk pendapatan kan. So dah install lah Bitcoin miners ni dekat semua server, dah biarkan dia running, dan pendapatannya semuanya hantar dekat anda sahaja. Jadi pada saya itu haram. Itu haram, itu hasil penumpung yang haram. So anda tak bayar bil elektrik tu, anda mempergunakan bil elektrik individu lain tapi untuk kegunaan anda. Itu haram. Contohnya anda meletak itulah macam saya explain tadi, meletak software haram tu, software mining Bitcoin tapi di pejabat, PC milik pejabat, PC milik majikan anda, itu memang haram. Jadi itu antara urusan anda dengan Tuhan lah. Daripada saya tak bermoral langsung lah yang buat kerja macam tu. Lagi-lagi yang jenis dah sewa rumah mining Bitcoin atau cabut lari kan. Jadi Bitcoin sendiri tu salah, tapi cara orang yang tamak ni, cara orang yang tamak untuk menghasilkan Bitcoin tu yang salah sebenarnya. Okey, lihat kita kau saja. Itu dia dua reset kecondang juga akhirnya. Satu Fatih punya, satu Hafiz punya. Okey, sampai di sini saja.